إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه، وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمينا وأساتذتنا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا للروح المرحوم حبيب حسن بن أحمد العطاس وصوره وفروعه ومن انتسب إليه جميعا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحمده حمد من صبر على مر القضاء، وأشكره شكر من رضي بقضاء ربه فكان له منه الرضا. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan inayahnya dapat kita menjamu lagi majlis ta'lim kita ini seperti mana biasa. Sambungan bacaan kita yang telah lalu di muka surat 61. Dan hendaklah kita jagakan sungguh-sungguh bahawa syaitan yang menjatuhkan khayal pada waham kita itu. Ini sambungan dulu ni, sambungan dari kita lama sangat berhenti, sambungan daripada kata-kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, yang mana Syekh Suhaimi ini ialah diambil daripada pendapat pengarang kitab ini, Syekh Sanusi, yang dinamakan dengan Abu Abdullah Muhammad, yang menyebut akan datang syaitan membawa waham atau membawa sesuatu perkara mengganggu fikiran-fikiran kita hingga hati kita boleh memikirkan rupa Allah Ta'ala. Gangguan syaitan sampai ke situ. Atau mempunyai sifat-sifat seperti Allah bertempat, Allah mempunyai anggota seperti manusia dan sebagainya. Kita tengok pengaruh syaitan sampai begitu sekali. Dia ganggu kita dengan fikiran macam itu, supaya kita nanti terfikir macam mana Allah Ta'ala. Begitu. Kadang-kadang datang pula fikiran, ini ada ke tak ada Allah Ta'ala ni. Itu satu syak. Tak boleh. Bila ada perkataan ada atau tak ada, itu syak. Syak berdosa, haram. Tak boleh syak. Jadi was-was ni, syaitan memang kerja dia, atau dengan bahasa Arab tashwish, sampai bermula daripada Nabi Allah Adam AS, Abul Bashar, bapa manusia. Untuk kita lah diganggunya tu sampai ke situ. Bagaimana yang telah kita pastikan dalam ayat
120 surah Taha. Ini contoh gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Artinya, setelah itu maka syaitan membisikkan, menghasut pada hati kita kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau, tunjuk apa tu? Tunjuk akan satu pokok pohon yang menyebabkan hidup engkau selama-lamanya. Ada buah tu, pokok ada buah, makan buah itu hidup tak mati-mati, kata syaitan. Dan mempunyai kekuasaan yang tak akan hilang. Dia hasut kepada Nabi Adam. Nak duduk lama dalam syurga. Masa itu dalam syurga tu ada pokok khuld dia. Kalau makan buah tu hidup selama-lamanya dan kuasa pun tak hilang. Itu gangguan syaitan tu. Itu mula-mulanya yang kita dapat pastikan. Bila Nabi Adam AS diganggu macam itu, ialah manusia juga kan. Nabi Adam tu manusia, bukan malaikat. Jadi tak boleh kita nak katakan kenapa dia ganggu macam itu. Tak ganggu kan bagus. Senang, kita hidup tak ada gangguan. Ada hikmah tu, gangguan tu. Jadi apabila diganggu macam itu, terpengaruh Nabi Adam AS. Bila terpengaruh dengan hal-hal macam itu, maka dia makan. Hampir dan makan. Itu dia. Jadi oleh sebab makan begitu, dah Allah Ta'ala dah beritahu, jangan hampir pun tak boleh, sudah makan. Tapi dia terlupa. Ni dia. Dah satu lagi. Manusia ni insan. Wa ma sumiyal insan illa ma nasiya. Tak dinamakan insan melainkan apa yang dia lupa. Lupa ni tuan-tuan, minta maaf cakap lah ya. Tak boleh kita elak. Macam mana adanya, kalau tuan-tuan dah tahu perempuan, adanya cara, ada amalan baca-baca ayat apa ke untuk mengurangkan atau menghilangkan pelupa, amalkanlah. Orang tua tu ada. Orang tua cakap apa? Kata dia jangan lalu di bawah ampai kain, mudah berlupa. Allah alam, tak tahu. Itu orang tua itu bukan ayat Quran, bukan hadis Satu lagi, pantang makan kepala ikan. Jangan suka makan kepala ikan. Kepala ikan kan sedap. Tak tahulah apa sebab dia cakap begitu. Tak beri budak-budak makan kepala ikan ke, atau dia nak makan seorang. Itu betul orang tua. Tapi kalau ada yang lain, bacaan-bacaan ayat dan sebagainya, ayat Quran, amalkan selawat ke ataupun istighfar dan sebagainya, nak mengurangkan pelupa. Kadang-kadang kita tuan-tuan, Allahu Akbar, minta maaf cakap lah, muda-muda dah pelupa. Kalau tua-tua macam saya lah cerita kan, muda lagi, umur 40 tahun pelupa. Itu dia. Jadi Nabi Adam ni dia pelupa, lupa. Jadi oleh kerana sebab itu dia terlupa, tak sengaja. Ini cerita ni dalam surah Taha juga, ada ayat 115. Cuba tengok di sana. Jadi oleh sebab itu, apa kata Allah Ta'ala menyebut, dia nerangkan tentang Nabi Adam ni, dia pelupa dan dah beritahu macam itu. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Ihsan, tak apalah. Oleh kerana itu, summa jitaba, apa namanya,
rabbuhu fataba alaihi wa hada. Jadi dah berlaku macam itu, Allah Ta'ala beritahu, kemudian Allah Ta'ala pilih, yang ini diberi hidayah kepada Nabi Adam untuk bertobat. Lalu Allah Ta'ala menerimakan tobat Nabi Adam dan beri hidayah, diampunkan. Walau bagaimanapun dihijrahkan daripada syurga ke dunia. Itu hijrah tu. Jangan diubah pula perkataan, dicempakkan ke, dihalau ke, tak usah lah gitu kan. Ini Nabi. Kita pun kena takwilkan sikit bahasa tu, perkataan tu kena sesuaikanlah. Macam kita juga sesuaikanlah dengan kawan-kawan kita, cakap baik-baik sikit. Jangan dengan suara keras-keras sangat, kasar-kasar sangat, nak marah juga, tapi sambil ketawa marah kan, tak apalah juga. Tengok ya. Jadi dikeluarkan, dihijrahkan Nabi Adam ke dunia. Yang Nabi Adam ke dunia. Nabi Adam ke dunia di mana? Turunnya ke Ceylon. Mana orang dia tak ada. Ceylon, mana suruh Ceylon tu satu jajahan dengan India. Lepas tu orang putih datang, dipisahkanlah, Ceylon lain, India lain. Turunkan sana, dan Sayyidatina Hawa alaiha salam di Jeddah. Di Jeddah. Jeddah tu jaddatun. Apa makna Jeddah? Atuk perempuan. Sampai sekarang nama Jeddah. Dan dimakamkan di Jeddah. Saya silap tak tanya, singgah ke Jeddah, tak tanya orang sana di mana makam Hawa alaihissalam, atuk kita tu. Ada di sana Jeddah. Jadi kemudian lepas tu bertemu balik semula di mana? Di Arafah, Jabal Rahmah. Tu cerita tu panjang cerita dah, tak apa. Jadi berbalik pada gangguan taswis waswas syaitan tadi. Ni dia asalnya ni kita kata dia, jagakan sungguh-sungguh bahawasanya syaitan yang melakukan khayal pada waham, sangkaan kita ni diganggu oleh syaitan, macam-macam fikiran. Fikiran datang nak memikirkan begini tentang Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar, tuan-tuan, itu dia. Jadi sebab itulah kita ada hikmahnya. Macam saya cakap tadi kan, diganggu tu ada hikmahnya. Bila ada hikmahnya, maknanya kita fikirkan apakah bagaimana caranya nak mengurangkan gangguan, nak menjauhkan gangguan. Kena baca lah. Baca qul a'udzu binnas dan sebagainya kan. Nak sembahyang kan baca istighfar banyak-banyak kan. Nak takbir tu, ihram tu kadang-kadang diganggu. Sebab ke situ diganggunya. Kita nak takbir tu, dah takbir tu ganggu lagi. Kita Allahu Akbar, sementara nunggu imam kan. Dia baca ayat, itu bakian tu mengayau, tu ganggu. Ingat sana, ingat kemari. Sebelum semayang tadi, berlakulah nak kunci rumah, tak mana pergi hilang. Dalam semayang ni boleh ingat. Boleh tahu kat mana. Tengok syaitan. Ini dia tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada hikmahnya. Bukan saja-saja kita katakan, kenapa Allah Ta'ala buat macam itu, kan susah kita. Bukan. Jangan cakap gitu. Baik. Jadi gangguan-gangguan ini supaya kita pastikan waham ni, dia ada 3 tu. Waham tadi, waham yang ketiga, syak, zan, waham. Perkataan wawhamim, bukan wahum, waham. Waham tu sangkaan. Sangka, menyangkakan Allah Ta'ala begini, itu sangka. Jadi ketiga-tiga perkara perkataan tadi tauhid tak terima.
Syak tak terima, zan tak terima, waham tak terima, tolak. Tu tengok fiqh lain, hukum ilmu fiqh tak ada kaitan fiqh ada cerita lain. Tauhid, jangan syak, jangan zan, jangan waham. Syak pun tak boleh. Syak ni 50-50. 50 betul, 50 tak betul. Syak. Syak kan Allah Ta'ala ni ada kita, tu syak. Tak boleh. Jangan layankan syak tu. Kan? Zan lagi bawah daripada syak lagi tak boleh. Waham lagi bawah daripada zan, lagi tak boleh. Itu kerja syaitan. Dia punya profession syaitan tadi, itu dia. Tu tugas dia, tu kasak dia lah kan. Kita sebab tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita selalu baca a'udzubillahi ta'awuz. Khayal pada waham kita, tiada ia mengetahui dengan hakikat Tuhan kita. Syaitan ni dia pun tak tahu hakikat Allah Ta'ala, tapi dia boleh datangkan sangkaan berbagai. Allah, tipu betul syaitan ni. Dan tiada melihat baginya akan hak atas hakikat Allah Ta'ala. Mana boleh dia tahu kan hakikat Allah Ta'ala? Allahu Akbar. Tak ada tahu. Jadi itu nak dipastikan kita, kalau lah andaian, kalau tak belajar, kalau tak mengaji, kalau tak menghadiri majlis ilmu, kadang-kadang tak dapat pastikan perkara macam itu gangguan, taswis syaitan. Jadi kalau sekarang ni banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, na'udzubillah ada orang mengaku ni Islam Melayu lah kata dia. Dia mengaku dia dapat wahyu lah kata dia. Tu gangguan tu. Baru-baru ni kan, belum selesai lagi kes ni. Dalam siasatan. Tengok macam mana tuan-tuan ada pula pengikut. Ini Islam ni kata dia Islam Arab ni dulu zaman Rasulullah. Kita ni orang Melayu kan, orang Arab kata dia. Dia adakan Islam Melayu, mengucap pun lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, ingatlah sikit akhir zaman. Sebab itulah kita ni selalu mendekati menghadiri majlis ilmu. Jangan sangka-sangka kita benda-benda macam itu tak berlaku. Ini dah dia. Oleh sebab itulah sebelum berlaku perkara itu, sebab itulah diwajibkan hadir majlis ilmu. Wajib, bukan sunat bukan satu aktiviti masjid saja dah. Kita hadir majlis ilmu itu perkara wajib. Hadir itu wajib. Faham tak faham tu lain cerita. Tahu tak tahu apa yang orang cakap, apa yang ceramah tu lain cerita. Hadir, datang majlis ilmu tu, insya-Allah pahala dah pasti. Dapat pahala tuan-tuan. Selain daripada kita dapat ilmu ke, dapat i'tikaf dalam masjid ke, dapat berjemaah ke, itulah cerita. Sebab itulah kita harap Allahu Akbar. Allah minta maaf kadang-kadang menyentuh. Ini bukan nak sentuh, bukan nak sindir, tak, cakap benar. Dah kira wajib bagi saya menyampaikan. Tak sampai saya berusaha. Itu aja. Nak terima tak terima tu soal tuan-tuan lah. Kan? Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, aku dah sampaikan. Itu dia. Jadi sebab itulah dalam maklumat-maklumat yang saya berikan tadi, kita nak mengelakkan daripada gangguan syaitan ni. Bukan perkara besar ni, perkara asas, dasar, perkara akidah, perkara aqaidul iman, perkara tauhid. Bukan hukum makam fiqh saja tak. Itu yang kita nak tu. Jadi bila berlaku macam itu,
Ya Allah, na'udzubillah, tuan-tuan, minta maaf lah cakap saya bukan menunjukkan saya lah yang betul, tak. Dia menyampaikan apa yang berlaku, itulah dia di antara yang wajarlah kita beringat sama-sama. Saya ingatkan diri saya ingatkan tuan-tuan sebagai saudara saya dalam Islam kan. Kemudian kerana telah maklum hakikat zat Allah Ta'ala itu terdinding pengetahuan sekalian makhluk. Terdinding, tak dapat diketahui. Tapi punya pembohongnya syaitan tadi, iblis, dia macam seolah-olah dia tahu. Padahal cakap tak tahu, siapa pun tak tahu hakikat Allah Ta'ala. Dia kata dia begini. Contoh yang lagi sekali, apa namanya, perkataan dikatakan Allah Ta'ala berada di atas langit, itu gangguan syaitan tu. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, itu gangguan syaitan. Bila ada macam itu, maknanya Allah Ta'ala bertempat. Boleh terima? Kita dah beriktikad Maha Suci Allah daripada bertempat. Tapi ada pula macam tu. Dia kata, andai pula dia cakap kata dia apa? Tempat yang sesuai bagi Allah. Cakap dia gitu Jadi yang bercakap tu pada macam mana kita nak nafikan dia macam mana? Kalau ada bahan ilmu pada kita tu bolehlah kan nafi, tapi tak usah. Biar dulu daripada penafian. Tak apa-apa. Bukan maknanya kita reda, tak. Kita tak nafikan depan dia tu takut kalau berlaku sesuatu perkara. Biarlah dia pun tanggungjawab lah. Berlaku bertengkaran, berlaku bergaduhan dan sebagainya. Kita nak betulkan dia, kita cakap kawan ni silakan awak marah kawan awak apa. Kita lawan kan bertengkar tu dah berusaha. Jadi kita tak boleh begitu. Maka sebab itulah dalam hal gangguan syaitan ni cukup orang kata berkesan. Kesan apa sebab? Kesan kita tak dapat menolak berkesan. Kesan itu berpunca daripada tak ada ilmu. Minta maaf itu kesannya. Tak ada ilmu maka kesan begitu. Bila sebab itulah nak menafikan, untuk menjauhkan, nak menghilangkan gangguan itu ilmu. Pelajaran ada ilmu. Baru mudah kita nak menafikan. Maka sebab itu kena ikhtiar, kena usaha kita. Tak boleh biar begitu saja. Kalau biar nanti berpanjangan. Dan jikalau Nabi yang mursal atau malaikat yang muqarrabin sekalipun, tengok, Nabi yang jadi rasul pun tak tahu hakikat Allah Ta'ala, malaikat yang menghampiri di Allah Ta'ala pun tak tahu, tapi syaitan boleh tahu. Seolah-olahnya begitu. Dia. Jadi kita dah tahu macam ini, kita tolak. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca macam-macam baca, ngalaukan syaitan. Jadi sebab itu kita tak percaya ini gangguan. Ini semua iblis yang ganggu kita. Jangan terima dan jangan terpedaya. Dan betapa lagi syaitan yang mal'un. Mal'un ni cakap dalam kitab ni, bukan saya sendiri. Syaitan yang dilaknatkan, yang sangat derhaka kepada Allah itu, boleh mengetahui akan hakikat zat Allah. Tu pengarang dah cakap dah. Syaitan ni makhluk yang paling menderhaka kepada Allah. Macam mana dia boleh tahu? Hingga boleh ia melakukan rupa Allah Ta'ala di dalam akal seseorang.
Allahu Akbar. Macam mana ya sanggup sampai ke situ? Contoh ada, melakukan rupa Allah Ta'ala dalam akal seseorang. Manusia-manusia, tengok manusia tengok manusia yang percaya kepada sembahan-sembahan, rupa-rupa Tuhan dia kata Tuhan lah kan, tapi kita tak cakap begitu. Dia mengagungkan, dia membentuk rupa kan, tengok berdiraturkan rupa-rupa tu atas tempat sembahan dia tu. Ini Tuhan baik, ini Tuhan jahat, ini Tuhan hujan, ini Tuhan laut, Tuhan sungai, Tuhan angin, Tuhan macam-macam rupa dia. Tuhan gagah lah, Tuhan sampai Tuhan cinta pun ada. Tu mereka yang bukan Islam sajalah. Itu hasil daripada gangguan syaitan. Sampai benda-benda yang kita katakan yang tak ada. Katakanlah dewa-dewa, dewi-dewi itu tak ada kan, dia boleh sangkakan ada. Dan sebagainya. Itu contoh kesan-kesan tadi, gangguan-gangguan syaitan sampai ke tahap itu. Jadi kita berwaspadalah sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam, pastikan kalau banyak dia melarat ni, bukan sekadar itu saja, melarat kepada hukum-hukum Allah Ta'ala pun tak boleh dipercayai, hukum Allah Ta'ala pun dipertikakan, hukum Allah Ta'ala dipersenda-sendakan. Itu semua tu gangguan-gangguan syaitan. Gangguan iblis. Dia keluarkan cakap macam itu kan. Hal-hal yang berkaitan dengan diri macam itu sikit, dah nak keluar Islam pula. Itu semua gangguan tu. Perkara macam berlaku pada diri dia, payah-payah sangat nak keluar Islam. Ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini agama Islam ni bukan persatuan, boleh keluar masuk. Subhanallah. Minta maaf lah, tuan-tuan tahulah kan apa-apa yang berlaku masa kini ni, isu-isu semasa. Itu sebablah kita kata nampak macam perkara tu cakap-cakap biasa, tapi berbahayanya tu kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, generasi yang tidak ada asas-asas ilmu akidah. Baik sikit, Allahu Akbar, minta maaf lah. Dan apabila kita ketahui bahawa syaitan, bila kita tahu bahawa syaitan itu tiada ia melihat atasnya, nescaya ketahui hakikat bahawasanya tiada dapat akan dia merupakan dia. Macam mana dia boleh merupakan Allah Subhanahu Wa Taala tu? Dia merupakan macam mana? Dia berikan, dia hantarkan kepada minda, daripada akal kita ni, fikiran kita yang merayau-rayau memikirkan rupa bentuk. Macam mana yang Abu Jahal dengan Abu Lahab berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah merupakan Allah Ta'ala yang kau sembah kan, turun ayat Qul Huwallahu Ahad tu. Kalau tuan-tuan ingat sebab turun ayat Qul Huwallahu Ahad surat Ikhlas. Apa sebab? Antaranya sebab tadi, apabila Abu Jahal, Abu Lahab dan pengikutnya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sif lana rabbak ya Muhammad." Sifat rupakan Tuhan engkau ya Muhammad. Macam mana rupa? Maknanya Tuhan dia ada rupa. Berhala-berhala, patung-patung tu rupa Tuhan dia. Tuhan engkau macam mana? Apa nak jawab? Ini turun ayat. Ayat Qul Huwallahu Ahad itu turun. Qul, kata olehmu, jawab kepada mereka, Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawapan. Sama ada mereka percaya, terima, tak terima, itu soal lain. Tapi itulah dia. Allah Ta'ala sampaikan, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab pertanyaan Abu Jahal, Abu Lahab tentang rupa Allah Ta'ala. Sif lana rabbak.
Tengoklah dalam tafsir Quran, tafsir Qurtubi, dia punya syarahan tentang sifat tentang surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad. Itu dia contoh. Jadi bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah diuji. Dan diuji melalui manusia yang syaitan dah merasuk manusia Abu Jahal Abu Lahab supaya cakap dengan Nabi Muhammad macam itu. Tengok bijaknya syaitan tadi. Jadi Nabi Muhammad cakap, Abu Jahal Abu Lahab cakap dengan Nabi Muhammad macam itu. Itu gangguan. Jadi oleh sebab itulah kita ni, kalau Rasulullah SAW pun dicuba oleh syaitan, memang ada cubaan. Apatah lagi kita pula, Allahu Akbar, dengan ilmunya kita tak ada sebanyak mana pun, amalan kita pun tak sebanyak mana pun dan sebagainya. Memang mudah sangat diganggu, mudah sangat diwaswaskan, mudah sangat ditaswishkan, mudah sangat diperdayakan syaitan tadi. Selalu itu memang dia sudah bersumpah dan berkerar dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila dikeluarkan. Ini syaitan dulu orang baik. Iblis ni orang baik dalam syurga, menjadi guru pada malaikat 40 tahun. Jadi ustaz malaikat 40 tahun. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala perintah suruh hormatkan Nabi Adam, sujud sujud hormat, bukan sujud sembah. Melainkan iblis, kan dalam Al-Quran, iblis tak mau. Jadi bila tak mau tu, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan. Aba tu mana enggan, alif ba ya, aba. Wastakbara, dan takabbur, sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah ia daripada orang kafir. Syaitan tadi, iblis. Dia keluar dari syurga. Ini dia. Maknanya pada asalnya baik, tapi oleh kerana tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar tak patuh, pertikaikan pula perintah Allah. Kenapa nak sembah, nak hormatkan Nabi Adam? Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Aku daripada api, mana boleh baik api dengan tanah? Dia boleh soalkan Allah Ta'ala macam itu. Jadi itu di antara wastakbara tadi, sombong, takabur namanya. Allah Ta'ala hukumkan dia agar dia berikrar, dah dikeluarkan dan laknatkan dia berikrar akan menyesatkan anak-anak Adam yang manusia sampai ke situ. Itu kerja dia. Bila manusia dah sesat, bila manusia dah menyimpang jauh, maka ditinggalkan, diketawakan. Rasalah engkau. Apa begitu tuan-tuan? Allahumma, ini kerja dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah yang tak betul tadi. Itu semua gangguan-gangguan syaitan, iblis kepada kita. Kemudian dan tiada pula syaitan itu dapat jalan mengenal akan Tuhan sekali-kali. Memanglah tak ada cara dia nak mengenal dia menderhaka kepada Allah. Macam mana nak berjumpa jalan hidayah, kenal ke Allah Subhanahu Wa Taala? Memang tak ada jalan. Sebab itulah kita jangan menderhaka kepada Allah. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dihalang, dilindungkan jalan-jalan nak pergi hidayah tu. Tak nampak, tak ada berjumpa jalan hidayah. Allah, minta maaf cakaplah ya. Memang ada satu peristiwa ya. Peristiwa itu di negeri Arab.
seorang pemuda bawa ibunya pergi menunaikan fardu haji ke Mekah. Jadi bila bawa sana sampai ke Mekah, kerana ringkas cerita, ibu dia ni tawaf. Bertanya, di mana Kaabah? Tawaf ni. Ikut je. Tak nampak Kaabah. Kaabah yang sergam hitam tu tak nampak. Buat sampai 7 kali tawaf, tak nampak Kaabah. Aku suruh buat lagi, tak juga. Allahu Akbar. Apa sebab tak nampak tu? Ada cerita dia, ada kisah dia, ringkas cerita lah. Jadi bila dia macam tu, balik ke negeri dia, dia berjumpa dengan seorang ustaz, bertanyakan hal ibunya tadi, macam mana dia gini. Jadi ustaz cakap, terus terang cakap dengan saya, ikhlas, apa hal awak ni, kenapa, apa. Dia pun ceritalah, saya ni dulu kerja jadi jururawat di sebuah hospital, jururawat bertugas di bahagian bersalin, menerima orang beranak. Jadi bila berlaku bersalin, kalau ada orang-orang, katakanlah seorang itu dia nak anak lelaki yang dah ada anak perempuan, ada orang ni nakkan anak perempuan yang dah ada lelaki, dia tahu begitu, ditukarkan. Ditukarkan anak tadi, yang bayi yang baru lahir, orang tu nakkan anak lelaki, ini lelaki ni, yang dia tadi dapat anak perempuan, tukar. Itu kerja dia. Bagi upah dan sebagainya. Jadi bila dia cerita dengan ustaz begitu, ustaz minta maaf. Minta maaf, banyak saya tak dapat nak memberikan sesuatu pertolongan dan sebagainya. Minta Allah SWT. Kena tukar anak orang, macam mana? Ini kena jumpa dengan orang tu, tahu orang tu ke mana Allah hantar tahu. Tu dosanya menukar anak orang tadi. Tengok, dia pergi ke Mekah nak buat tawaf, tak nampak Baitullah. Itu balasan Allah. Tengok ya, tak nampak. Ini dah dia, tuan-tuan. Ini jadi kesan tadi. Kesan perkara-perkara yang kita tak sangka-sangka. Janganlah melakukan perkara-perkara yang macam itu. Kita tahu, dia takkan tak tahu. Jururawat tadi menukarkan anak orang kan berdosa. Tapi dia buat itu kerana nakkan fulus, upah, duit. Allahu na'udzubillah. Ini contohnya tadi. Sebab itu semua gangguan syaitan tu. Duit tadi, fulus duit tu, macam kata-kata sini rasuah lah. Rasuah tu, itu syaitan punya tu. Beri rasuah tu, yang memberi pun syaitan, yang menerima pun syaitan. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu kata dia tadi di sini tak kenal, tak tahu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu ini, syaitan tu tak tahu jalan nak mengenal Allah Taala, maknanya tak mendapat jalan hidayah kepada Allah. Itu kita na'udzubillah. Sebab tu jangan kita bising-bising sangat, orang ni tak nak begini, orang tak nak begini. Itu kita doakanlah. Sampai Rasulullah SAW pernah berdoa kepada kaum dia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum aku, dia tak tahu. Bukan maki hamba, tak ada. Dia tak tahu, beri hidayah. Kita gitu juga, ikut. Kalau ada sahabat kita, kalau ada saudara mara kita, kalau ada kaum keluarga kita, kalau ada sesiapa juga yang gini-gini gitu, doakan dia. Beri, ya Allah, beri hidayah kepada fulan. Itu aja dah. Jangan marah-marah dan sebagainya. Jangan tak guna dan sebagainya, tak usah. Beri hidayah. Jadi insya-Allah kita pun doa macam itu, kita dapat pahala, mudah-mudahan dia pun dapat hidayah.
alhamdulillah. Jadi dengan yang demikianlah kita harapkan bahawasanya boleh menjadi perkara itu macam itu keadaan, dan kita nak ingat gangguan-gangguan syaitan sampai ke tahap itu. Sesiapa juga kita harapkan apa-apa kesalahan, apa-apa perkara yang maksiat berlaku, itu gangguan. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan segala-galanya itu. Sampai sini tuan-tuan, dan insya-Allah kita sambung lagi pada minggu yang lain. Mudah-mudahan minggu depan ada ke hajat. Tak ada lepas tu sekolah sambung semula. Sementara bulan Ramadan ke. Jadi sampai sini insya-Allah sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah pada kita semua, dapat kita mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh, dapat pula kita meninggalkan apa yang Allah larang. Sama-sama kita bermohon mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan permohonan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasir habil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdar 'azim. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات ونسألك الحب الفقراء واليتامى والمساكين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة في الرشد. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة وعافية ديننا ودنيانا وآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.